أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Dirmati kursi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun kembali dalam rumah Allah. Sekali lagi Allah memilih kita untuk sama-sama dapat menyelesaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan sementara untuk menunggu masuknya solat fardu isyak, kita berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Untuk sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita, kitab Ashabur Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Dan kita masih lagi baru dalam kitab ini, dan kita masih lagi berbicara berkaitan dengan kisah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang paling utama iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak siri dah saya kira, berminggu-minggu, berbulan-bulan dah kita datang ke sini untuk ceritakan tentang kisah Abu Bakar. Dan kita dah masuk pada fasa dakwah Nabi di Madinah. So pada sebelum ni kita dah banyak tengok bagaimana keadaan Abu Bakar As-Siddiq bersama-sama dengan Nabi berdakwah di Mekah. Biografi dia, isteri dia, anak-anak dia semua kita dah bicarakan. Bagaimana Nabi memilih dia untuk berhijrah ke Madinah. Sehinggalah pada tahun 2 Hijrah berlakunya Perang Badar, 3 Hijrah berlakunya Perang Uhud, 4 Hijrah berlakunya Perang Bani Nadir, 5 Hijrah berlakunya Perang Khandaq, dan 6 Hijrah kita baru lepas cerita pada bulan lepas ialah berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. So Perjanjian Hudaibiyah selesai dah, kita bicarakan, juga turut sama ada Abu Bakar dalam itu. Dan banyak peristiwa yang berlaku pada tahun 6 Hijrah ini bukan hanya semata-mata Perjanjian Hudaibiyah, tetapi ada satu lagi peristiwa yang besar yang berlaku pada Abu Bakar tahun ke-6 Hijrah ini. Ini kita akan cerita malam ini. Dan cerita ini mungkin agak panjang sebab peristiwa ini dipanggil sebagai peristiwa Ifk. Ifkun ialah pendustaan. Maksud Ifk ialah pendustaan ataupun penipuan. Yang mana pendustaan ini berlaku kepada Ummul Mukminin, isteri Nabi yang ketiga, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha. So pastinya Aisyah ada kena-mengena dengan Abu Bakar. Dan dia adalah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. So apa cerita dia berlaku pada peristiwa ini tahun 6 Hijrah. Setelah kita bincangkan, setelah 6 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, tiba-tiba berlaku peristiwa ini kepada Nabi. Dan hadis ini banyak riwayat. Imam Al-Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat,
Imam Abu Daud riwayat, Imam Tirmizi riwayat. So maksudnya hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga turun ayat untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha pada surah An-Nur. So lagilah ia sahih ceritanya. Baik. Ceritanya bermula begini. 6 Hijrah. Sekarang ni kita masih lagi berada pada tahun 6 Hijrah. Setelah berlaku perjanjian Hudaybiyah, maka tahun 6 Hijrah ini juga berlaku satu lagi peristiwa dipanggil Perang Bani Mustaliq. Dalam peristiwa Perang Bani Mustaliq ini tidaklah diceritakan sangat tentang perang itu. Kata Aisyah riwayatkan bahawa setiap daripada permusafiran perjalanan Nabi pasti akan bawa isteri dia. So, macam mana cara Nabi memilih isteri dia untuk bermusafir, Nabi akan undi. So, masa perjanjian Hudaybiyah yang kita bincang pada kuliah yang lepas, yang ikut Nabi pada waktu itu Ummu Salamah. Dan waktu ini isteri Nabi tidaklah ramai sampai 11 orang, belum lagi sebab ini baru tahun 6 Hijrah. So, lebih kurang ada 6 ataupun 7 orang sahaja isteri Nabi SAW. Dan 2 dah meninggal. Khadijah binti Khuwailid meninggal dan Zainab binti Khuzaimah juga meninggal. So ada lagi balance. Maksudnya ada lagi isteri Nabi yang masih hidup, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahshin dan Ummu Salamah. 5 orang. Okey, pada waktu berlakunya peristiwa ifkin ini, peristiwa penipuan, pendustaan ataupun fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Aisyah, ketika mana Nabi nak berjalan pergi ke Bani Mustaliq untuk satu peperangan, Nabi undi isteri dia untuk ikut dia. Dan kata Aisyah, keluar nama aku. Dia kata Aisyah, aku pun ikut Nabi SAW. Dan Aisyah didudukkan di dalam satu tandu. Tandu ni, tu macam tengok cerita Piramli tu lah, musang berjanggut tu kan. Piramli dengan Sa'diyah duduk dalam tu. Tapi ni Aisyah seorang. Nabi tidak, Nabi dia akan naik unta dia lah. So Aisyah dia naik tandu, seorang dalam tu dan dibawa. 4 orang jalan pergi ke Bani Mustaliq. Itu kira kenderaan lah, kenderaan bagi orang perempuan ataupun kenderaan khas bagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Cerita tentang perang tak diceritakan oleh Aisyah. Perang menanglah. Balik dari peperangan itulah bermulanya peristiwa ini. Ketika balik, rombongan daripada Nabi SAW dan Aisyah pun ada dalam tandu itu, berjalan menuju balik ke Madinah. Nabi sebelum sampai ke Madinah, Nabi kata, okey, kita berehat dulu di satu tempat rehat. Kalau bahasa kita sekarang ni mungkin arek nar laku, tempat rehat sekejap. Tapi bukanlah ada apa-apa pun. Just rehat saja dekat tepi. Ada mungkin bahagian tempat teduh barangkali, rehat. Sebab apa? Sebab ada orang yang mungkin nak buang air ke nak qada hajat, silakan. So Nabi kata kita berehat dulu sini. Termasuk Aisyah. Aisyah pada waktu tu dia terasa nak qada hajat. Dan dia pun keluar daripada tandu tersebut dan kena pergi qada hajat. Dan qada hajat bukan dekat. Jauh. Sehingga dalam riwayat lain Nabi kata kalau orang yang qada hajat ini dia mesti jauh daripada orang sehinggalah orang tidak nampak dan tidak boleh bau. So maksudnya kena pergi jauh. So Aisyah pergi jauh daripada pandangan mata orang dan juga hilangnya bau. Tak pun tidak mengeluarkan bau dan seumpamanya. Baik. Bila Nabi SAW rehat dekat situ, Aisyah pun keluar qada hajat. Rasulullah tahu Aisyah qada hajat. Cuma ketika habis dah qada hajat, Aisyah radhiyallahu anha nak patah balik ke tempat rehat ini, dia teraba dia punya leher dia. Dia raba leher dia terasa rantai dia hilang, tercucik. Ini punca yang menyebabkan dia lambat tu. Bila dia rasa leher dia, rantai tu tak ada. Dia patah balik ke tempat dia qada hajat tadi. Tuan bayangkan nak cari rantai di padang pasir, memang agak susah lah. Padang pasir ni satu benda yang bukan mudah untuk mencari. Padang pasir kalau nak cari unta pun belum tentu dapat. Unta kan satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebutkan ada satu orang lelaki berjalan pergi ke padang pasir. Tiba-tiba ribut. Unta dia hilang. Pergi kiri tak jumpa, kanan tak jumpa. Bayangkanlah nak pergi cari unta tak jumpa. Unta besar lah. Jadi Aisyah pun dia pergi patah balik ke tempat qada hajat tu. Kemudian dia pun cari tempat dia qada hajat tadi tu rantai. Lama lah tuan-tuan. Dan takdir Allah jumpa rantai tu. Dah jumpa rantai, dia pakai, dia patah balik ke Madinah. Dia patah balik ke tempat yang dia rehat tadi. Didapati ketika mana sampai saja di tempat rehat tadi, Rasulullah dan para sahabat semua dah berjalan. Tak ada dah. Dan tak ada satu orang pun yang perasan Aisyah tak ada dalam tandu tu. Dalam kenderaan tu. Sebab kata Aisyah, pada waktu tu badan kami ni orang perempuan kecil.
So tak berat. Angkat tu ada ke tak ada, rasa sama je. So takkanlah orang yang angkat tu nak berselak, Aisyah ada tak dalam, tak boleh. Itu adab dengan Ummul Mukminin. Dan Rasulullah pun tak ada dah pergi tanya tengok ada ke tidak, tak ada. Memang Rasulullah ingat memang ada lah. Nak jadikan cerita lah ni tuan-tuan. Allah nak jadikan satu ujian yang berat buat Abu Bakar dan juga buat Nabi SAW. Kita pun tengok pada waktu ni berat kan. Cerita ni berat. Ujian yang mereka ditimpa oleh mereka ni Nabi dan juga Abu Bakar ni sangat berat. Sehingga turun ayat yang panjang kan. Turun ayat 10 ayat. Ada riwayat kata 12 ayat. Punya panjang ayat. Nak membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. So bila Nabi kata jom kita beransur, berangkat, Nabi pun bergerak tanpa memperhatikan dalam tandu tu tak ada Aisyah ataupun tak ada. Jalan. Bila Aisyah sampai ke tempat R&R itu tadi, tengok-tengok Nabi tak ada dah. Panik lah. Aisyah pun waktu ni muda lagi tuan-tuan. Dia kurang dalam 12 tahun, 13 tahun. Muda lah. Aisyah kahwin dengan Nabi 6 tahun. Duduk dengan Nabi 9 tahun. Lebih kurang dalam 12-13 tahun. Lebih kurang umur Aisyah radhiyallahu anha. So Aisyah ambil keputusan pada waktu tu untuk tak bergerak ke mana-mana, duduk di situ. Lubung diri dia. Dengan harapan bila Nabi sampai dekat Madinah, dia tengok aku tak ada, dia patah balik ke tempat R&R tadi. Boleh jadi begitu. Sebab itulah ini juga tips bagi kita yang mungkin katalah hilang, tak tahu nak pergi mana. Stay je situ. Jangan pergi cari. Kalau seorang cari, yang ni pun cari, dah langsung tak jumpa. Biar yang hilang tu duduk diam-diam. Okay? Yang tak hilang tu patah balik cari dan sebagainya. Ini kaedah yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang berlaku lain daripada apa yang disangkakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ingat Nabi nak datang patah balik cari dia. Rupanya daripada belakang ni ada satu orang lagi sahabat namanya Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal. Dan inilah figura ataupun satu orang sahabat Nabi yang dikenakan fitnah itu bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, minta maaf, saya kena cerita juga benda ni. Sebab ada orang kata dia tak boleh cerita. Kenapa tak boleh cerita? Sebab kalau kita dengar daripada mungkin orang yang nak jatuhkan Nabi, nak jatuhkan Aisyah, mungkin dia akan pesongkan cerita ni. Dan akhirnya kita akan tuduh juga Aisyah buat begini dan begini. Na'udzubillah min zalik. Kita tak akan sanggup untuk tuduh Aisyah begitu. So biar kita dengar cerita ni betul-betul sebab dia memang ada dalam Quran dan memang ada dalam hadis. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pastinya sahih. So kena sebut juga nama-nama orang ini. Safwan ibn Mu'attal, takdir Allah, lalu daripada belakang untuk berjalan nak balik ke Madinah, dia lalu juga kat tempat tu. Dan dia tengok, dia dapati pada waktu itu ada Aisyah dekat situ. Safwan bin Mu'attal. Ulama bahas tentang Safwan ni. Kenapa Safwan ni duduk belakang? Ada dua pandangan daripada ulama. Pandangan yang pertama ialah memang Nabi diminta untuk dia duduk di belakang. Paling belakang daripada grup dia. Sebab apa? Dia dilantik oleh Nabi, kalau ada barang-barang yang tercicir, dia lalu dia akan ambil bawa ke Madinah. Tercicir, barang ambil bawa ke Madinah. Begitu, itu tugas dia. Dan ada juga pandangan yang kedua, tapi ini minoriti yang tak kuat sangat, mengatakan bahawa Safwan bin Mu'attal ini memang jenis dia lambat. Kita kan memang ada jenis kawan-kawan jenis lambat gitu kan. Biarlah, dia beratur dulu lah, kita belakang-belakang lagi lah. Dia jenis ada macam tu. Safwan bin Mu'attal. Tapi kebanyakan para ulama tidak cenderung ke yang ke nombor 2 tu. Dia cenderung pada nombor 1. Memang Nabi lantik dia untuk duduk paling belakang sebab dia ada apa-apa saja benda yang tercicir dia boleh ambil. Tetapi apa yang didapati oleh Safwan bukan barang yang tercicir tetapi adalah manusia. Dan manusia itu pula adalah isteri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah pun ternampak Safwan bin Mu'attal. Dan kata Aisyah dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu, dia kata aku tak dengar langsung perkataan yang keluar daripada mulut Safwan melainkan kalimah istirja sahaja. Kalimah istirja. Kalimah istirja ni kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je. Itu je kalimah yang keluar daripada mulut Safwan. Tak adalah ditanya, wahai Aisyah pasal apa kau duduk sini, mana Nabi? Tak ada. Kalau kita barangkali mungkin interview dululah. Kan? Macam mana kau boleh ada kat sini ni? Kalau kita. Tapi Safwan tahu ini musibah. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, bila mana seseorang itu ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah, didengar musibah, maka orang ini akan mengatakan bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya orang yang mati sebut inna lillah ni. Apa saja musibah pun kata Allah boleh sebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja. Dengar accident tapi tak mati, sebut innalillah, boleh, tak ada masalah.
Kadang kita lah orang Melayu dia marah. Dengar orang tu accident. Innalillah. Tak mati lagi lah. Walaupun tak mati boleh sebut innalillah. Kan? Kalau dulu orang dulu dia bukan sebut innalillah, dia sambung depan tu. Qalu dia panggil. Orang dulu dia sebut qalu innalillahi. Qalu tak payahlah. Kan? Qalu tak payah. Qalu tu memang ayat Al-Quran tapi tak payah sebut qalu tu. Terus je innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Hilang slipper. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Nabi ajar Ummu Salamah lagi ditambah sedikit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini pun boleh tambah ya. Nabi ajar pada Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah suami dia. Nabi kata baca ni wahai Ummu Salamah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang kau beri pada aku. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah yang lebih baik daripada yang kau ambil ataupun hilang ini. Itu juga kita boleh amalkan kalaulah kata kita ditimpa musibah. Okey, kemudian bila dalam keadaan Safwan bin Mu'attal dia tengok Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah aku hanya dengar daripada Safwan ialah kalimah istirja' sahaja. Dan tak cakap banyak, dia minta Aisyah untuk naik di atas unta dia dan Safwan yang bawa daripada bawah berjalan. Baik, cerita dia macam ni. Bila dah sampai ke Madinah, orang-orang yang melihat Safwan dan juga Aisyah ini, yang pertama nampak ialah orang munafik. So orang munafik dia memang tunggu poin ni lah. Orang munafik dia memang dia tak puas hati dengan Nabi. Macam mana keadaan sekalipun dia memang akan cari jalan untuk musnahkan hidup Nabi, untuk musnahkan dakwah Nabi biar Nabi terlingkup. Tiba-tiba dia dapat tengok benda ni, itu poin buat orang munafik. Kalau orang badminton dia panggil bola tanggung lah kot. Kan? Orang badminton dia panggil bola tanggung. Nak smash dia tinggal ni. Sekali memang betul-betul. Berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha satu berita yang tersebar di Madinah. Yang Aisyah pada awal dia tak tahu pun. Sebab Aisyah bila sampai ke Madinah, Safwan hantar dia pergi ke Madinah. Aisyah ditimpa dengan demam beberapa hari. Dia demam beberapa hari. Dan dia tak dengar lah apa cerita kat luar sebab dulu bukan ada handphone boleh tahu kat luar jadi apa. So dia demam beberapa hari, 3-4 hari begitu. Dia tak tahu apa yang berlaku di luar Madinah pada ketika itu. Di Madinah pada ketika itu, dia hanya dapati mood Nabi berlain dengan hari-hari yang lain. Ketika aku sakit, Nabi masuk. Ketika dia tak tahu cerita kat luar tu apa, Nabi masuk dan Nabi tanya khabar aku. Dia kata, wahai Aisyah, macam mana keadaan kamu? Kata Aisyah, aku macam tu ya Rasulullah, sakit lagi. Kemudian Nabi keluar. Aisyah dia pelik. Selama ni tak macam ni Nabi berangai. Maksudnya tak berangai macam ni lah Nabi. Nabi akan tanya, Nabi akan bagi ubat, layan, cakap baik-baik. Tapi hari tu kata Aisyah, Nabi lain sungguh. Maksudnya Nabi tak sama macam hari-hari yang lain. Padahal luar Madinah ataupun di Madinah pada ketika itu tengah tersebarnya fitnah di mana Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan telah mengadakan hubungan sekian dan sekian. Okey, saya pun tak sanggup nak cakap lah. Tapi itu yang berlaku. Cuma pandainya orang-orang munafik ini memang cerdik lah. Allah memang sebut dalam surah Al-Munafiqun, kecerdikan munafik ni. Dia tak sebut pun perkataan zina tu. Contoh kalau buka surah An-Nur pada awal-awal tu, muka surat awal tu, cerita berkaitan dengan orang yang menuduh seseorang berlaku zina, maka dia dikenakan hukuman qazaf. Kalau tak bawa saksi 4 orang, maka dikenakan hukuman qazaf 80 kali sebatan. Cuma orang munafik dia tak sebut perkataan tu. Tetapi tuan-tuan tahu yang sebut siapa? Adalah sahabat Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan nama dia. 3 orang yang paling utama lah yang sebut. Dan dia dikenakan juga hukuman qazaf ini. Dan dikenakan hukuman qazaf. Nanti tuan-tuan pun akan terkejut dengan nama ini. Okay? Dan ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud. Dikeluarkan nama-nama ini. Baik. Cuma kejap lagi kita akan cerita benda tu. Daripada sudut cerita di Madinah ni orang tersebar dah. Tersebar cerita Aisyah dengan Safwan, Aisyah dengan Safwan. Tuan-tuan ingat Nabi tak terasa ke? Tuan-tuan ingat Nabi ni tidak rasa macam down ke? Down, tuan-tuan. Dan Allah pula tidak menurunkan ayat. Tidak menurunkan wahyu kepada Nabi SAW untuk membersihkan Aisyah secara on the spot. Tak. Tuan-tuan bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala holkan wahyu selama 1 bulan. Setelah berlakunya fitnah tu, 30 hari wahyu tak turun. Tuan bayangkan macam mana Nabi SAW. Dan Nabi ni dia manusia. Kan? Nabi ni manusia. Ana basyarum mislukum. Aku ni sama macam kamu, manusia sama macam kamu.
Maksudnya Nabi ni ada perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan marah, ada. So, cuma pada waktu Nabi SAW dapat tahu berita tu, Nabi taklah cerita dekat Aisyah lagi sebab Aisyah demam, sakit. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha dah mula sihat dan boleh berjalan, kata Aisyah dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu, Aisyah pergi ke rumah Ummu Mistah. Ummu Mistah ni adalah sepupu kepada Abu Bakar. Maknanya makcik kepada Aisyah lah. Dan Ummu Mistah ni ada anak namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah. So Aisyah tak tahu apa cerita kat luar ni. Cuma ketika mana dia berjalan dengan Ummu Mistah pergi ke satu tempat untuk qada hajat lah. Dulu orang perempuan dia ada qada hajat satu tempat khas untuk orang perempuan sahaja. So ketika mana dekat sana, entah macam mana mungkin barang terjatuh dan melatah lah Ummu Mistah ni. Bila melatah tu, dia tersebut, celaka wahai Mistah. Laknat wahai Mistah. Maksudnya daripada sudut tu Aisyah terdengar, pasal apa mak Mistah ini pergi sebut pada anak dia celaka ataupun laknat? Dia kata, wahai Ummu Mistah, bukankah kamu tahu Mistah ini adalah ahli Badar? Mistah ni, dia turut serta dalam Badar kan? 300 orang tu, dia ada salah seorangnya. So bermaksud, Mistah ini ahli Badar yang Allah sebut dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Maksudnya dia tergolong dalam golongan tu. Buatlah apa saja wahai ahli Badar, aku telah mengampunkan dosa kamu semua. Dia termasuk. Sebab tu Aisyah dia macam marah. Kenapa Ummu Mistah ni pergi laknat anak dia sendiri? Dia tanyalah pada Ummu Mistah tu. Barulah Ummu Mistah cerita kepada kepada Aisyah. Kata Ummu Mistah, wahai Aisyah, adakah tak sampai lagi cerita ini kepada kamu? Kata Aisyah, cerita apa? Dia kata, wahai Aisyah, satu Madinah sedang cerita pasal kamu, wahai Aisyah. Kamu difitnah dengan Safwan bin Mu'attal. Tiba-tiba baru teringat yang tadi Nabi masuk bilik dia, rumah dia, Nabi dia macam tak ada mood. Barulah Aisyah perasan, pasal tu ke Nabi datang rumah aku, dia tak ada mood, dia hanya tanya khabar saja kemudian dia keluar. Baru dia tahu, itulah punca dia. So bila Aisyah dah dapat tahu, tuan-tuan, Aisyah balik ke rumah dan ditunggu Nabi balik. Dan Aisyah kata, ya Rasulullah, aku tahu dah apa yang berlaku di luar sana. Orang bercerita pasal aku, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta izin untuk balik rumah mak ayah aku. Rasulullah pun, dia pun tak tahu nak buat apa lagi. Tak ada apa-apa yang turun daripada Allah. Nak buat apa pun tak tahu lagi. Dan akhirnya dia beri keizinan kepada Aisyah untuk balik rumah bapa dia Abu Bakar. Dalam bukan jauh pun. Dekat je. Ni Masjid Nabawi, kiblat sana. Sini kan Raudhah, makam Nabi sebelah. Itu rumah Aisyah. Rumah Abu Bakar, tu tepi tu je. Sebelah pintu Babu Salam tu, kan? Tu sebelah tu adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. So dekat je lah. Sebelah masjid tu juga. Tapi dekat-dekat pun kena minta izin lah. Kan? Tu suami kena minta izin. Tu yang kena belajar juga daripada Aisyah. Oh, kita kalau gaduh tak ada minta izin lah. Hilang, bangun-bangun tu hilang isteri dah. Rupanya dekat kampung. Jangan tuan-tuan, kena minta izin. So Aisyah hantar. Aisyah sendiri hantar Nabi. Nabi sendiri hantar Aisyah. Terbalik lah cerita saya dah. Nabi sendiri hantar Aisyah balik ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Pergi hantar. Dan bila hantar pada waktu itu, itulah yang Aisyah radhiyallahu anha katakan bahawa, ya Rasulullah, aku tak buat benda tu, ya Rasulullah. Ini fitnah. Dan bila mana Aisyah dah duduk di rumah Abu Bakar dan Ummu Rumman, dan akhirnya Nabi SAW dia tak diam, tuan-tuan. Nabi tak boleh diam. Nabi tak akan nak biarkan orang semua bercakap pasal Aisyah, pasal tadi Mistah. Kenapa dilaknat Mistah bin Usasah? Sebab Mistah bin Usasah antara salah seorang yang menyebut perkataan zina tu terhadap Aisyah. Dan Mistah ni anak buah Abu Bakar. Bila Abu Bakar dapat tahu Mistah ini pergi sebut perkataan itu kepada Aisyah, marahlah Abu Bakar, kan? Dia marah Abu Bakar. Abu Bakar kata, sebab Abu Bakar ni antara orang yang sentiasa bagi nafkah kepada Mistah ni. Setiap bulan dia bagi allowance. Abu Bakar kan dia ada harta sikit. So, setiap bulan dia akan bagi duit belanja pada Mistah, bagi setiap bulan, bagi. Tapi sejak mana Mistah bin Usasah ini dia pergi tuduh Aisyah begitu, tanpa sebarang saksi. Tuan, munafik tak tuduh, tapi orang beriman yang terlepas kata. Dan ketika itu Abu Bakar kata, wallahi la unfiq ala Mistahi syai'an abada. Dia kata, aku lepas ni tak akan nafkahkan lagi, tak akan berikan sedekah hadiah lagi kepada Mistah buat selama-lamanya setelah apa yang disebutkan kepada Aisyah tentang apa yang disebut. Tuan tahu, perkataan Abu Bakar ni rupanya di-reply oleh Allah. Tapi belum lagi lah waktu tu, sebab wahyu kan terhenti sekejap.
nanti setelah turun pembersihan ayat perbensihan nama Aisyah, bermula daripada surah An-Nur ayat 11 hingga ayat yang ke-20, kemudian turun ayat yang ke-22 pula dalam surah An-Nur untuk reply balik apa yang Abu Bakar sumpahkan. Nanti ujung je kita akan ceritakan sikit. Kita cepat habiskan. Baik, jadi bila Abu Bakar kata la unfiq, aku takkan bagi lagi dah kepada Mistah, buat apa pun lepas ni, buat selama-lamanya. So dia pun buat tak tahulah pasal Mistah antara orang yang menuduh Aisyah begitu tanpa sebarang saksi. Dan saya sebutkan tadi ada 3 orang. Mistah bin Usasah, anak buah Abu Bakar. Kedua ialah Hasan bin Sabit. So, Hasan bin Sabit ini adalah penyair Rasulullah yang juga terlepas kata menyebut perkataan zina tu. Dan yang ketiga ialah Hamnah binti Jahshin, adik-beradik Zainab binti Jahshin. So Hamnah ni pun terlepas kata. So bila Nabi SAW dapat tahu ketiga-tiga orang ini, so Nabi hold dululah sebab tak tahu lagi cerita ni apa jadi. So Nabi SAW pergi jumpa dengan sahabat-sahabat untuk minta pandangan. Ini juga kita boleh ambil, tuan-tuan. Hari ni kita ada masalah, pergi jumpa orang ramai. Bukanlah orang ramai tu pergi cerita kat netizen Facebook, tak. Maksudnya jumpalah orang yang kita percayai untuk tanya sendiri macam mana nak selesaikan masalah ni. So Nabi jumpa siapa mula-mula? Nabi jumpa Usamah bin Zaid. Tuan bayang Usamah bin Zaid muda, tuan. Belasan tahun dia kurang bayar Aisyah. Tapi dia tanya juga Usamah bin Zaid, dia kata, sebab Usamah ni rapat juga dengan Aisyah. Usamah bin Zaid, dia tanya, dia kata, wahai Usamah, dia kata, apa pandangan kamu tentang Aisyah? Kata Usamah, ya Rasulullah, wallahi aku tak tahu benda yang daripada Aisyah, melainkan semua baik-baik saja ya Rasulullah. Maksudnya Usamah percaya bahawa Aisyah tak buat benda tu. Tapi Rasulullah tak tanya Usamah saja, Rasulullah tanya Ali. Dia kata, wahai Ali, apa pandangan? Ali pun sama lebih kurang dalam 20 lebih tahun. Dia kata, wahai Ali, apa pandangan kamu berkaitan dengan Aisyah? Ali lain pula jawapan dia. Ali kata, ya Rasulullah, janganlah disebabkan peristiwa ini kau sedih, wahai Rasulullah. Banyak lagi wanita yang lain di luar sana. Lain pula dia punya jawapan. Tapi jangan faham Ali nak menjatuhkan Aisyah, bukan. Ali cuma berkata, ya Rasulullah, jangan sampai benda ni menyedihkan kau. Sebab dia efek kepada semua sahabat. Kan sahabat-sahabat jadi macam frust jugalah, kenapa Nabi macam ni. So Ali kata, ya Rasulullah, jangan sebab ini kau jadi sedih ya Rasulullah. Ramai lagi wanita lain yang ada. Cuma ya Rasulullah, kalau kau nak tahu, Ali tambah. Maksudnya Ali tak jatuhkan Aisyah. Cuma ya Rasulullah, kalau kau nak tahu, tanya dengan hamba Aisyah sendiri. Apa hamba Aisyah? Nama dia Al-Barirah. Aisyah ada hamba, namanya Al-Barirah. Aisyah beli. So Al-Barirah ni pun ditanya oleh Rasulullah, dia kata, wahai Al-Barirah, apa pandangan kau dan apa cerita kau kalau kau tahu tentang Aisyah? Bagi tahu aku. Kata Al-Barirah, ya Rasulullah, aku sejak kenal Aisyah ini, tak ada yang aku tahu melainkan semua yang baik saja keluar daripada Aisyah. Maksudnya tak ada benda yang buruk. Tak nampak ragu langsung. Tak nampak langsung dia nak khianat engkau ke Rasulullah, nak curang ke, tak pernah langsung ya Rasulullah. So, Rasulullah bila dia dengar macam tu, dia rasa macam aku kena backup isteri aku, Rasulullah ni. Kena backup. Dan akhirnya dia ambil keputusan, himpunkan semua sahabat dekat masjid waktu ni. Termasuklah orang Ansar yang ada Aus dan Khazraj, termasuk Muhajirin. So Nabi pun pergi cerita, siapa di kalangan kamu ini yang nak bersama-sama dengan aku untuk melindungi ataupun untuk mempertahankan isteri aku Aisyah. Tuan-tuan, orang Aus diketuai, waktu ni Aus dan Khazraj sebenarnya dah tak ada. Maksudnya mereka ni dah bergabung jadi Ansar. Nabi tak bagi lagi dah. Aus, Khazraj tak bagi pecah. Gabungkan supaya mereka ni boleh satu hati. Tetapi cuma berlaku peristiwa ini, Aus dan Khazraj ni seolah-olah pecah balik. Orang Aus bangun. Sebab mereka ni tahu siapa yang punya angkara ni. Siapa yang punya angkara? Orang munafik. Paling popular, Abdullah bin Ubay bin Salul. So dia ni golongan mana? Khazraj. Aus, Khazraj. Abdullah bin Ubay ni golongan Khazraj. So bangun orang Aus. Paling awal bangun ialah Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, Rasulullah, dia kata, bagi tahu saja kami Rasulullah, kalau kau nak kami balas balik kepada orang yang menuduh Aisyah, buat ya Rasulullah. Kalau orang itu daripada kalangan golongan kami sendiri yang akan hukum. Tapi kalau kau tahu dia daripada golongan Khazraj, bagi tahu saja kami yang akan hukum dia. Tiba-tiba bangun Khazraj punya ketua, Sa'ad bin Ubadah pun bangun juga. Dia kata, Rasulullah, kalaulah Aus kata begitu, sebenarnya mereka tahu itu bukan daripada kalangan mereka. Seolah-olah macam bergaduh lah. Seolah-olah macam
Itu yang turun surah Ali Imran ayat 103 tu. Turun ayat tu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh dengan tali Allah. Jangan bercerai-berai. Tu Allah kata, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Ingat nikmat yang pernah aku bagi pada engkau dulu, wahai Aus, wahai Khazraj, yang dulunya kamu a'da'an. Fa'allafa baina qulubikum, yang mana kami telah lembutkan hati kamu ni untuk bersatu hati. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, sehinggalah kamu telah menjadi saudara. Adakah dengan sebab ini saja orang munafik punya hal kamu nak patah balik untuk bergaduh? Padahal dulu kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dulu kau telah berada di tepi jurang neraka. Tiba-tiba kau nak bergaduh, nak masuk balik dalam. Turun ayat tu memperingatkan balik Aus dan Khazraj. Tuan-tuan bayangkan punya tahap macam tu pergaduhan antara Aus dan Khazraj untuk nak membela Nabi kita SAW yang berlaku. Sebab sahabat-sahabat ni tak boleh tengok Nabi sedih. Sahabat-sahabat Nabi tak boleh tengok Nabi sedih pada ketika itu. Bagi tahu saja, ya Rasulullah, kami akan buat. Kami akan tolong untuk menghukumkan orang-orang begini. Dan pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala setelah 30 hari, tuan-tuan, ni lama saya cerita, lama tadi nampak macam kejap kan, tapi sebenarnya telah pun berhari-hari dah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan wahyu. Setelah selesai perbincangan tadi, maka Allah turunkan surah An-Nur bermula ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-20. Ini ayat yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sendiri memberikan ayat ini kepada para sahabat, sebarkan kepada seluruh Madinah sebab Aisyah punya nama telah dibersihkan. Dan Nabi bangun untuk pergi balik ke rumah Aisyah Abu Bakar untuk bagi tahu pada dia berita gembira. Bapa dia Abu Bakar, Ruman, mak dia panggil, ya Aisyah, bangun ya Aisyah, gembiralah. Rasulullah telah datang memberikan berita gembira pada kamu, wahai Aisyah, kata Ruman, kata mak dia, bangun dan berterima kasihlah. Pujilah kepada Rasulullah, pujilah kepada Muhammad suami kamu. Aisyah kata tak. Aisyah kata la, aku takkan puji kepada Rasulullah dahulu, melainkan aku akan puji terhadap Allah dahulu yang telah menurunkan ayat untuk membersihkan nama aku. Tuan bayangkan, itu Rasulullah tu. Kan? Tapi tidak, dia mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, punya berat, punya besar cerita bila Aisyah radhiyallahu anha. Bila turun ayat itu, maka orang-orang yang tadi yang telah menuduh Aisyah radhiyallahu anha maka dikenakan hukuman had, hukuman hudud, iaitulah qazaf 80 kali. Sebatan siapa tadi? Mistah bin Usasah dan juga Hasan bin Sabit dan juga Hamnah binti Jahsyin. Baik, tentang respon daripada Abu Bakar tadi. Abu Bakar tadi setelah mana 30 hari tadi dalam keadaan dia telah mendengar Mistah bin Usasah punya tuduhan kepada anak dia, maka dia pun kata tadi, wallahi la unfiq ala Mistahi syai'an abada. Aku takkan lagi bagi nafkah kepada Mistah ini buat selama-lamanya. Kemudian Allah turunkan ayat, tuan-tuan, menjawab apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam ayat yang ke-22. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Allah kata tak patut bagi orang-orang yang ada kelebihan harta, kelapangan harta dia. Mereka ini bersumpah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Mereka tidak mahu untuk menginfakkan harta kepada kaum kerabat dia. Tu. Yang kena dengan Abu Bakar ialah wal qurba tadi tu. Maksudnya kata Abu Bakar tadi, aku takkan bagi lagi kepada Mistah nafkah sebab Mistah ni adalah anak buah dia. Allah kata tak patut. Orang yang ada rezeki lebih, dia tak nak bagi nafkah kepada kaum kerabat dia, kepada orang miskin, kepada orang yang berhijrah fi sabilillah. Dan Allah kata wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan mereka. Bukan maafkan saja, wal yasfahu, lapang dada untuk mereka. Kita barangkali mungkin boleh maafkanlah, tapi lapang dada mungkin berat. Kan kita kata tak boleh Ustaz, itu pun dah 5 tahun dah saya maafkanlah. Tapi lapang dada belum tentu. Yang ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh Abu Bakar As-Siddiq, lam di situ wal ya'fu, lam di situ adalah lam bukan lam fi'il, bukan fi'il amar di situ. Itu lamul amar. Arahan dan perintah yang sangat lembut. Kalau kata kita sebut tentang fi'il amar, itu tegas. Kan? Kita kata ijlis, duduk. Kita kata kum, bangun. Tapi kalau menggunakan lamul amar dia panggil, kalau bahasa Arab dia panggil lamul amar, itu adalah arahan yang sangat lembut. Tak marah pun. Maka kata Allah, wal ya'fu wahai Abu Bakar, maafkan mereka.
Bukan maafkan saja, wal yasfahu, lapang dada. Maksudnya dia dah terlepas kata tu pasal dia ahli Badar. Siapa-siapa pun lah yang sebut tadi tu, Hasan bin Sabit, Hamnah binti Jahsyin, maafkan mereka dan lapang dada untuk mereka. Dan kata Allah, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ni Allah tanya Abu Bakar ni, adakah kamu tak suka kalau Allah mengampunkan dosa kamu? Tuan-tuan bayangkan, ketika mana Abu Bakar dengar ayat ni daripada awal tadi, wala ya'talil ulul fadli minkum wasa'ah, sampailah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dia dengar je perkataan tu sebab dia tahu Allah tengah direct kepada dia. Dia kata wallahi bala inni uhibbu ay yaghfirallahu lahum. Ahuli, kata Abu Bakar, bahkan aku suka kalau Allah mengampunkan dosaku. Dan dia kata wallahi la unzi'a minhu abada. Aku takkan cabut lagi nafkah aku terhadap Mistah sampai bila-bila. Tuan bayangkan, macam mana respon Abu Bakar terhadap Al-Quran. Dan ayat ini sebenarnya bukan untuk Abu Bakar semata-mata, tuan-tuan. Ayat ini bukan semata-mata untuk Abu Bakar. Untuk kita jugalah. Cuma cerita tu turun kerana Abu Bakar. Tapi hari ini juga kita boleh ambil ayat ini untuk mempelajari tentang apa yang berlaku kepada Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar kena teruk, orang hentam anak dia, orang tuduh anak dia. Tapi bila respon Allah kata, maafkan mereka, lapang dada mereka, Allah akan ampunkan dosa kamu. Dia suka, wahai Allah, aku minta ampun, aku tetap juga bagi pada nafkah pada Mistah bin Usasah. Kalau kita tuan-tuan jangan kata nak bagi nafkah, pandang muka pun dia pun tak nak. Kan? Tapi sebab kita nak apa? Kita nak tengok respon kita terhadap Al-Quran bagaimana. Itulah sebenarnya yang sangat penting untuk kita pelajari bila kita tengok tentang asbabun nuzul ayat dan juga tentang sirah-sirah yang berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau kita tengok kat sini ada lagi banyak berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi saya ingat kira masuk waktu dulu Isyak. Kita beri laluan dulu pada azan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi selepas ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka peristiwa itu berlaku pada tahun 6 Hijrah dan ada kaitannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tahun 7 Hijrah berlakunya Perang Khaybar. Perang Khaybar ni adalah peperangan terakhir orang Islam dengan orang Yahudi. Bani Israel yang ada di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Bani Nadir awal lah, 4 Hijrah dah keluar. Kemudian 5 Hijrah pun ada daripada kalangan Bani Israel. Dan yang tahun 7 Hijrah itu juga ada berlakunya peristiwa pengusiran orang-orang Bani Israel Yahudi daripada Madinah. So lepas daripada peperangan Khaybar itu tak ada lagi dah orang Yahudi ataupun tak ada lagi dah orang yang bukan Islam duduk di Madinah. Semua Islam. Okay, melainkan orang munafik dalam tu dah. So setelah mana tahun 7 Hijrah itu dah bersih Madinah, maka barulah lapang sedikit Madinah itu. Nabi SAW mula untuk menuliskan surat. Tuan-tuan ingat perjanjian Hudaibiyah tadi 6 Hijrah yang berlaku perjanjian yang agak berat sebelah. Ini antara yang berlaku jugalah dalam pertengahan 7 ke 8 Hijrah itu, sebab 8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah atas sebab perjanjian Hudaibiyah itu dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi pada tahun 7 Hijrah, bila Nabi SAW tengok dah lapang, tak ada apa-apa lagi isu dalaman, melainkan orang munafik saja, Nabi kata pada para sahabat yang menuliskan surat, kita buat surat dan kita hantar kepada wilayah-wilayah di luar. Surat untuk dakwah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin, kemudian aslim, taslam, tulislah. Surat-surat tu semua dihantar oleh utusan-utusan Nabi. Ada hantar di Syam, hantar di Oman, hantar di Yaman, hantar di Mekah, hantar di Kisra, di Parsi, Kufah, Basrah. Ada yang bunuh utusan Nabi. Dan itulah berlakunya Ghazwatul Mu'tah, Perang Mu'tah pada 8 Hijrah. Sebab utusan Nabi pada waktu itu dibunuh oleh orang-orang Rom. Ketika Nabi menghantarkan surat kepada pembesar Rom pada ketika itu, mereka bunuh utusan. Bunuh utusan tu adalah isyarat untuk mengajak perang. So itu yang Nabi SAW utuskan Zaid bin Harisah untuk pergi ke Mu'tah dan berperang. Zaid syahid dekat sana, ganti Ja'far bin Abi Talib. Ja'far syahid, ganti Abdullah bin Rawahah. Abdullah syahid, ganti dengan Khalid Al-Walid. Itu 8 Hijrah. 7 Hijrah ni Nabi hantar surat je. Hantar surat. Kepada Parsi pun Nabi hantar. Sehingga utusan Nabi ini menghantarkan surat kepada Maharaja Parsi, dia koyakkan surat Nabi. Sehingga dia ceritakan kepada Nabi, Maharaja Parsi telah mengoyak-ngoyakkan suratmu ya Rasulullah. Rasulullah angkat tangan dan berdoa pada Allah, mazzakallahu mulkahu.
Kama mazzaqa risalati. Semoga Allah mengkoyak-koyakkan kerajaannya sebagaimana dia mengkoyakkan surat aku. Tentang itu 7 hijrah. 7 tahun hadapan baru koyaknya mulkahu tu. Baru koyaknya kerajaan Parsi. Itu pun pada zaman Abu Umar Al-Khattab. Zaman Nabi tak nampak benda tu. Maksudnya banyak di antara surat-surat Nabi. Dan ada surat-surat Nabi yang mereka Islam. Antaranya Yaman. Yang nanti pada tahun 10 hijrah Nabi hantar Mu'az bin Jabal. Itu isyarat menunjukkan Nabi hampir wafat dah. Saya ingat hampir wafat tu kita bawa pada bulan depan lah. Cuma nak sebutkan pada tahun 7 hijrah tu, dibawakan surat-surat itu kepada macam-macam wilayah untuk mereka ni memeluk Islam. Aslim, taslam. Ada yang ajak berperang, ada yang Islam dan seumpamanya. Dan akhirnya pada 8 hijrah berlaku perang Mu'tah yang tadi kita hantar tadi, Zaid bin Harisah. Dan juga berlakunya pembukaan kota Mekah kerana perjanjian yang dibuat oleh orang Quraisy mereka langgar. Dan Nabi masuk ke dalam kota Mekah 10,000 tentera Islam tanpa pertumpahan setitis darah pun. Maknanya tak ada langsung peperangan berlaku. So mereka yang terkejut dalam tu, Mekah, Nabi masuk dengan 10,000 tentera, bukan Nabi nak perang pun. Tapi pada waktu tu ramai yang lari. Naik pergi ke Taif, lari pergi ke tepi pantai. Ada pantai kan? Sebelah Mekah sana ada pantai. Cuma waktu tu Nabi SAW dia tidaklah berniat untuk nak membalas dendam apa-apa, melainkan keluar daripada mulut Nabi, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, man dakhala Masjidil Haram fahuwal amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan semua selamat, siapa masuk Masjidil Haram semua selamat. Dan dia menggunakan perkataan yang sama Nabi Yusuf maafkan abang-abang dia. Nabi sebutkan la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada langsung kecelaan buat kamu semua. So maksudnya Nabi memaafkan semua orang yang duduk di Mekah pada ketika itu, yang hentam Nabi dulu 21 tahun. Hina Nabi, cekik Nabi. Yang cekik banyak yang dah matilah dalam perang Badar. Tapi yang hina Nabi, yang ejek Nabi, semua Nabi maafkan. Dan akhirnya pada ketika itu semua orang masuk Islam. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan wal fath, pembukaan kota Mekah, maka kamu melihat berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillah, orang yang masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam. So kuatlah Islam, sebab Islam dah ada dua negara, Madinah satu, Mekah satu. Dan itulah yang berlakunya perang Hunain, kerana di tepi bahagian Mekah ada yang tak puas hati dengan orang Mekah. Sebab dulu orang Mekah dihina Muhammad, tiba-tiba kau sendiri ikut Muhammad, so kami datang nak serang kamu. Itu yang berlakunya perang Hunain, kerana di sana ada puak Saqif, Bani Saqif dan Bani Hawazin yang tak puas hati dengan orang-orang Mekah pada ketika itu. Berlaku perang Hunain, dan tahun 9 Hijrah berlakunya perang Tabuk, ialah perang terakhir Nabi SAW. Dan tahun 10 Hijrah berlakunya Hujjatul Wada'. Dan pada tahun 10 Hijrah ini adanya tanda dan isyarat Nabi SAW akan wafat. So nanti kita akan cerita apa tanda-tandanya pada tahun 10. Sebenarnya pembukaan kota Mekah tu pun dah tanda dah. Semua orang tak perasan. Lagi 2 tahun lebih tu orang tak perasan. Yang orang perasan banyak adalah pada tahun 10 Hijrah, iaitulah pada Hujjatul Wada', iaitulah pada haji perpisahan Nabi SAW. Sebab pada tahun 10 Hijrah tu, tahun depan 11 Hijrah bulan Rabiul Awal, Nabi SAW wafat. So bulan depan kita akan masuk kembali berkaitan dengan apa dia tanda-tanda yang isyarat-isyarat yang Nabi SAW ini akan wafat, dan apa kaitannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada disebutkan juga dalam kitab-kitab sirah dan juga hadis-hadis Nabi. Kita bawakan juga dalil macam mana Abu Bakar itu boleh diangkat menjadi khalifah Islam yang pertama, insya-Allah pada kuliah akan datang. Sekali itu dulu, wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami rendah tangan mohon kepadamu, Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya Allah, Allah matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Gunakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.